Daripada Hazza Mutiara, harap Datuk Seri Najib Razak diberi pengampunan demi pertahanan dan kekuatan kerajaan perpaduan. Okey, isu pengampunan Datuk Seri Najib, sebagaimana yang kita ketahui bahawa UMNO, Parti UMNO telah pun mendapatkan tanda tangan ataupun mengadakan petition di mana 191 ketua bahagian, tak salah saya lah, yang telah pun mendatangi petition untuk bukan mendesak lah sebenarnya, untuk memohon pertimbangan ke bawah Tuanku untuk memberikan pengampunan kepada bekas Presiden UMNO itu sendiri, Datuk Seri Najib Tun Razak, yang kita ketahui sekarang ini berada di dalam penjara lah atas kesalahan dia yang telah dijatuhkan hukuman. Ada orang tanya kita, apa kesannya kepada kerajaan perpaduan? Pada saya tidak mendatangkan kesan apa-apalah. Dan ada, saya difahamkan sehari 2 hari ini ada dilancarkan satu kempen petition untuk menentang pengampunan terhadap Datuk Seri Najib Tun Razak. Itu terpulang pada masing-masing nak sign petition atau tidak. Kalau bagi saya, kalau bagi diri saya tidak akan tanda tangan petition sama ada menyokong ataupun menentang. Menyokong supaya beliau mendapat pengampunan, ataupun kita mendesak supaya beliau tidak diberi pengampunan. Itu pun kalau saya, pribadi saya lah, saya tidak akan melakukannya, kerana bagi saya kita nak jaga hati dan perasaan rakan-rakan kita. Bukan makna kita nak bebaskan orang bersalah, bukan. Tapi hati dan perasaan rakan-rakan kita, bila dia bersama dengan kita dalam kerajaan perpaduan, tentunya ada penyokong-penyokong dia yang akan terasa hati sekiranya kita menandatangani petition, kita kempen untuk jangan bagi ampun, jangan bagi pengampunan. Sudah tentulah mereka akan terguris hati dan perasaan. Jadi paling selamat untuk kita lakukan adalah kita menyatakan bahawa mereka ada hak untuk mengemukakan petition ataupun mengemukakan rayuan ataupun meminta pengampunan diraja, pengampunan agung ini, kerana ini hak bukan hak kepada Najib saja. Semua banduan dalam Malaysia, mereka diberikan hak untuk memohon pengampunan diraja. Ini bukan isu Najib saja, semua dapat hak itu. Berdasarkan mereka mahu buat ataupun tak mahu buat, ataupun ada pihak-pihak lain yang tolong buat, terutamanya kepada waris pesalah. Dia lebih penting kepada waris itu sendiri yang menjalankan inisiatif untuk mengemukakan rayuan. Jadi bagi saya, kalau hak itu ada pada setiap banduan, jadi pada saya tidak patut untuk kita kutuk bagaimana keluarga Najib dan juga ahli UMNO untuk mengemukakan pengampunan, kerana itu hak dia. Kalau kita berpegang pada konsep Malaysia Madani, iaitu lebih kepada berlaku adil, maka kita kena berlaku adil lah. Sebab dalam undang-undang, dalam perlembagaan dibenarkan. Kalau perlembagaan membenarkan setiap banduan untuk memohon pengampunan, maka tidak perlu kita halang. Bukan isunya masalah kita nak lepaskan dia, bukan. Itu bukan isu dia. Dia telah pun didapati bersalah, semua orang tahu. Dan dia telah pun dijatuh hukuman atas kesnya, yang telah pun dijatuh hukuman. Walaupun ada lagi 2 atau 3 kes yang masih lagi belum diketahui keputusan, belum jatuh hukuman. Tetapi pengampunan itu diminta atas kes dia yang telah pun dijatuhkan. Jadi itu hak dia. Itu hak dia, hak keluarga dia, dan juga hak penyokong-penyokong dia. Jadi kita masih ingat bagaimana kita dulu selalu lihat banyak sejarah sebelum ini, pemimpin-pemimpin politik yang juga mendapat pengampunan. Seperti mana yang saya ingat dalam kes pembunuhan Datuk Taha. Datuk Taha. Pembunuhnya, dia jatuh salah adalah Datuk Harun. Bukan Datuk Harun. Siapa tu? Yang dekat Tampin. Dia telah pun dijatuhkan hukuman gantung sebenarnya kerana dipati membunuh Datuk Taha. Tetapi beliau mengemukakan permohonan pengampunan, memohon pengampunan diraja, maka beliau tidak digantung. Beliau tidak digantung. Jadi ini berlaku sebelum ini di kalangan ahli-ahli politik, dan juga berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim itu sendiri, di mana Yang di-Pertuan Agong telah pun dengan sendirinya inisiatif Yang di-Pertuan Agong untuk memberikan pengampunan penuh kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kalau ikut Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia tidak mahu merayu. Kita selalu dengar dia selalu sebut dia tidak akan merayu kerana bagi dia tahu dia tidak bersalah. Dia tahu dia tidak bersalah.
Tetapi bagi sebagaimana yang telah tuanku yang dibacakan sendiri oleh pengarah penjara mengatakan kepada tuanku memberikan pengenalan penuh kepada fikirannya Datuk Seri Rahim itu dipenjara atas bukan kes yang seperti dia tuduhkan tetapi atas faktor-faktor politik. Maka kepada tuanku memberikan pengenalan penuh. Jadi itulah yang berlaku sebelum ini. Jadi bagi Najib Razak yang telah pun didapati bersalah atas satu pertuduhan SRC sebelum ini, maka bagi keluarga dia menggunakan hak yang diberikan dalam perlembagaan. Begitu juga ahli UMNO yang lain. Dan sudah tentulah kita tidak pelik kalau ahli UMNO ramai-ramai meminta supaya merayu supaya Agong memberikan pengampunan sebab itu bekas presiden mereka. Bekas presiden mereka. Cuma yang kita tidak sedap dengar dan kita tak mahu dengar. Bila ada beberapa kumpulan yang begitu taksub kepada Najib Razak ini, yang terlalu mahukan Najib ini dibebaskan, tetapi mereka menuding jari kepada kerajaan yang ada hari ini. Bukan saja kepada Datuk Seri Ibrahim, tetapi ada juga yang menyerang Zainal Hamidi. Jadi pada saya ini tidak bijak. Satu perbuatan yang tidak bijak. Kalau kita lihat sejarahnya, kemasukan Najib Razak dalam penjara tidak ada kena-mengena pun dengan kerajaan perpaduan. Tidak ada kaitan. Tidak ada kena-mengena, apatah lagi kena-mengena dengan Anwar Ibrahim, tak ada kena-mengena. Najib dijatuh hukuman waktu itu Anwar tidak berada dalam kerajaan, bukan sebagai Perdana Menteri, bukan menteri sekalipun. Dia tidak ada kaitan. Mahkamah yang telah pun melaksanakan tugasnya, perbicaraan dan sebagainya. Dan Datuk Seri Ibrahim langsung tidak cabut tangan. Langsung tidak berperanan untuk menentukan Najib dipenjarakan. Jadi apabila Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, Najib telah pun berada di situ. Najib telah pun berada di dalam penjara. Maka apa perlunya kita pergi serang Datuk Seri Ibrahim? Hanya kerana Datuk Seri Ibrahim tidak menggunakan kuasa dia untuk melepaskan Najib. Tidak masuk akal, saudara. Kalau kita rasakan bahawa Datuk Seri Ibrahim perlu gunakan kuasa dia, campur urusan mahkamah untuk menentukan Najib ini dibebaskan hanya kerana nakkan sokongan UMNO, saya rasa tak kena. Kalau itulah yang kita harapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim buat, lebih baik dibuat awal lagi. Dah lama dah dia jadi Perdana Menteri. Kalau dia nak langgar prinsip ini. Waktu itu Najib boleh masuk penjara, Zahid pun belum lagi didakwa masa itu. Kalau dia betul nak langgar prinsip itu, lebih baik dia berkata, okey, sokong saya jadi menteri, Najib kamu tidak akan diteruskan perbicaraan kamu tidak ada kes, Zahid kita buang kes. Maka Anwar dah lama jadi menteri. Jadi sebab itulah yang Anwar ni lambat jadi menteri, sebab dia tidak mahu berkompromi dengan perkara-perkara seperti ini. Kalau dulu dia tidak ada kuasa, tidak menjadi Perdana Menteri, dia tolak kompromi seperti ini. Dia tolak untuk bersebahat seperti itu. Apakah setelah dia jadi Perdana Menteri, dia perlu kompromi? Tak masuk akal lah, saudara. Kalau dia nak buat benda-benda itu, lebih baik dia buat sebab tu dia tidak ada kuasa untuk nak dapatkan kuasa. Sekarang ni dia dah jadi Perdana Menteri. Dia dah jadi Perdana Menteri. Apa perlu lagi dia nak langgar prinsip dia? Jadi tidak masuk akal. Cuma bagi pihak-pihak musuh, dia cuba memecah belahkan di kalangan penyokong PH, dalam kerajaan perpaduan dan juga ahli UMNO Barisan Nasional khususnya. Mereka mainkan propaganda, mereka katakan bahawa boleh saja Anwar kalau nak bantu Najib, boleh saja gunakan kuasa dia, bebaskan Najib. Sebab Anwar kena berterima kasih kepada UMNO yang telah menyokong dia menjadi Perdana Menteri. Kalau ini, saya tak kata semua, dan saya percaya pimpinan-pimpinan UMNO pun tidak berfikiran sedemikian. Tetapi ada segelintir ahli-ahli UMNO yang mahu Anwar melakukan perkara itu. Dan saya harapkan supaya mereka berfikir kembali baik buruknya kalau mereka mahu Anwar melakukan sedemikian rupa. Kalau Anwar nak buat seperti itu, lebih baik dia bebaskan Zahid dulu. Sebab Zahid timbalan dia. Buat apa dia nak sibuk-sibuk bebaskan Najib yang telah pun masuk dalam penjara? Lebih baik dia bebaskan timbalan dia. Sebab Zahid Hamidi adalah timbalan dia yang telah pun melakukan kerja yang saya rasa agak baik dan juga cemerlang setakat ini. Lebih baik Anwar
menggunakan kuasa dia, buang kes Zahid Hamidi. Sebab Zahid Hamidi boleh masuk penjara lagi. Boleh saja dia nak buang. Dan dia juga boleh buang kes Leng Go Eng. Ya? Dia juga boleh buang kes Syed Saddiq. Ini semua rakan-rakan dalam kajian perpaduan. Ya? Tapi kalau Leng Go Eng pun dia tidak buang kes, Syed Saddiq pun dia tidak buang kes, Zahid Hamidi tidak buang kes, bagaimana ya kamu mahu Anwar menggunakan kuasa dia untuk bebaskan Najib? Sudah pastilah ianya tidak akal, tidak masuk akal, dan sudah pastinya mustahil untuk dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Cuma dalam konsep pengampunan ini kita harus faham, ya, sebelum permohonan pengampunan diraja itu dikemukakan ke bawah Duli Tuanku, dia ada satu Suruhanjaya ataupun satu jawatankuasa dibentuk, ya, dia panggil lembaga pengampunan lah. Ya, mereka akan bersidang. Ya, mereka akan bersidang termasuk Perdana Menteri sendiri selaku Menteri Wilayah, ya, salah satu yang berada, ya, di dalam jawatankuasa tu, ya, pengampunan ini. Maknanya seperti Datuk Seri Ibrahim, dia sendiri mengakui bahawa dia juga terlibat di dalam lembaga pengampunan ini. Tapi bukan dia seorang dan bukan dia ada kuasa pemutus. Dia hanya berada di salah satu kedudukan jawatankuasa itu. Dan di situ juga ada peguam negara dan adalah beberapa 2-3 orang, ya, yang dilantik oleh Ketua Duli Tuanku untuk berada di dalam lembaga pengampunan. Mereka akan berbincang, mereka akan berhujah, ya. Mungkin mereka akan mendengar nasihat daripada peguam negara, mungkin dia akan mendengar pandangan daripada ketua pengarah penjara, ya. Mereka akan bincang semua sekali. Dan akhirnya lembaga pengampunan ini akan bawa syur kepada Ketua Duli Tuanku sama ada untuk menyokong pengampunan tersebut ataupun tidak menyokongnya. Ya. Terserahlah kepada lembaga pengampunan. Bukan Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang yang buat keputusan. Ya, kita tak pernah dengar lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim boleh ikut kata dia seorang, diktator. Kalau ada lembaga pengampunan ini, kalau semuanya berkata tak bersetuju, Anwar kata dia bersetuju, maka kena ikut cakap dia, tak ada. Ya, kalau kita tengok dia memimpin parti pun, ya, dalam parti keadilan, dalam mesyuarat-mesyuarat, sama ada mesyuarat MPP, ya, keadilan, ataupun dalam mesyuarat Parti Harapan, Anwar tidak pernah menggunakan kuasa veto dia walaupun dia pengerusi. Ya, banyak contoh di mana Anwar tidak bersetuju tetapi akhirnya dia terima keputusan majoriti. Ya, kita masih ingat lagi masa sebelum PRU, masa PRN di Melaka, ya, di dalam perbincangan dalam Parti Harapan, di mana nak putuskan sama ada nak gunakan bendera keadilan ataupun bendera Parti Harapan. Ya, kalau ditanya pada peribadi Anwar, sudah semestinya dia nakkan bendera keadilan digunakan. Ya, dari parti dia digunakan dalam pilihan raya. Tetapi keputusan mesyuarat, ya, mahukan bendera Parti Harapan, maka Anwar akur. Itu keputusan mesyuarat. Dia tidak gunakan kuasa veto dia sebagai pengerusi. Banyak lagi, saudara, ya, isu ada lompat di Melaka, ya, isu katak yang diterima masuk dalam Parti Harapan. Anwar tidak bersetuju. Ya. Tetapi dia mengatakan dia kena dengar semua pandangan atas hujah-hujah yang dibawa. Dan akhirnya kita terima 2 ekor katak ni. Ya. Walaupun akhirnya terbukti bahawa apa yang Anwar sebut memang berlaku. Ya, dia menjejaskan sedikit keputusan pilihan raya. Tetapi bagi Anwar, lebih baik dia mendengar suara, ya, ramai, suara majoriti daripada dia membuat keputusan sendirian. Jadi inilah cara juga, caranya yang Anwar juga akan buat, ya, jika beliau berada di dalam lembaga pengampunan ini. Ya, beliau akan dengar semua. Dan peguam negara sudah pastinya memperanan penting, ya, memberikan hujah-hujahnya. Sebab kita tahu Najib masih ada lagi 2 atau 3 kes salah saya, ya, 4 ke 3 gitulah. Dia ada lagi kes 1 NDB, dia ada lagi 1 kes melibatkan IPEC, 1 kes menukar SRC saya 42 juta, 24 juta tak salah saya kan. Ada 3 atau 4 kes lagi, ya, termasuk IPEC dan juga kes 1 NDB. Ya. Jadi kalaulah sekiranya pengampunan diberikan dan kes dia sekarang ni yang telah pun dijatuh hukuman, ya, telah dia diberikan oleh Agung, dibenarkan oleh Agung, diberikan pengampunan, maka Najib bebas. Tetapi dia tetap akan dibicarakan dengan kes-kes yang lain. Dan sekiranya kes yang lain itu tersangkut, masuk dalam penjara, apakah perlu sekali lagi
agung memberikan pengampunan. Jadi ini mungkin akan dihujahkan oleh peguam-peguam, ya, akan beri pandangan dan juga nasihat. Termasuk juga pengarah penjara mungkin akan beri pandangan, ya, ketua pengarah penjara sebelum lembaga pengampunan itu bersidang, mungkin dia mendapatkan dulu maklumat balas daripada ketua pengarah penjara tentang disiplin, ya, adakah dia telah menunjukkan sikap yang baik sepanjang dalam tahanan dan sebagainya. Dan ada juga pakar undang-undang mengatakan bahawa ada tempoh-tempoh tertentu yang Najib perlu jalani sebelum mengemukakan, ya, permohonan untuk mendapatkan pengampunan diraja ini. Kalau kita masih ingat lagi, Datuk Seri Anwar Ibrahim itu pun sewaktu dia mendapat pengampunan agung, beliau hanya tinggal 2-3 bulan je lagi pun. Kalaulah agung tak beri pengampunan, Anwar akan bebas dalam 2-3 bulan selepas itu. Ya, sebab tempoh dah sampai. Ya, tempoh dia di dalam penjara sudah cukup. Jadi kalau agung tidak memberi pengampunan, contohnya, Anwar tetap juga akan bebas dalam 2-3 bulan selepas itu. Jadi dia ada tempoh-tempoh. Ya. Jadi Najib ni pun ada pakar perundangan mengatakan dia kena lalui. Ya. Saya pun tak pasti berapa tempoh sepatutnya dia kena berada dalam penjara sebelum dia memohon pengampunan. Jadi itu kita serahkanlah, ya, kepada pakar undang-undang. Cuma kita nak bagi tahu apa kesannya kepada kerajaan Patah Harapan. Saya rasa tidak ada kesan. Ya, tidak ada kesan. Kerana Anwar tidak campur, ya, dalam isu mahkamah ini. Ya, dia tidak campur tangan dalam isu mahkamah. Cuma dia menjalankan tanggungjawab dia sebagai salah seorang daripada lembaga pengampunan. Dan dia akan juga mendengar pandangan-pandangan daripada pihak-pihak lain yang juga terlibat di dalam melalui jantankuasa pengampunan ini, ya, lembaga pengampunan ini. Dan kata Anwar, ya, dia tidak mempunyai kuasa mutlak. Ya, dia cuma boleh mencadangkan, dan akhirnya yang mempunyai kuasa mutlak itu adalah Kebawah Duli Tuanku. Kalau Kebawah Duli Tuanku kata dia nak beri pengampunan, maka Tun Hasri Najib akan dapat pengampunan. Kalau Kebawah Duli Tuanku kata dia tidak mau beri sekarang, ya, dia belum masa nak beri lagi, sebab ada kes yang belum selesai. Settlekan semua kes dulu, satu kes jalan, kemudian barulah Kebawah Duli Tuanku nak mempertimbangkan sama ada nak beri pengampunan atau tidak. Itu terpulang pada Tuanku. Ya, kita tidak boleh campur. Ya. Ada juga mengatakan bahawa Yang Tuan Agong adalah tertakluk kepada nasihat Perdana Menteri, ya, dari segi perlembagaan. Ya, betul lah. Betul lah juga. Tapi setakat ini belum ada lagi Perdana Menteri yang membantah kalau Kebawah Duli Tuanku membuat keputusan, ya, keputusan yang berbeza daripada nasihat yang diberikan. Ya. Kalau contohnya dari segi, kita pernah ada dulu kan sejarah di mana Perdana Menteri Muhyiddin, ya, mempunyai pandangan yang berbeza dengan Kebawah Duli Tuanku. Akhirnya Kebawah Duli Tuanku juga tidak setuju, ya, dengan nasihat yang diberikan oleh Muhyiddin Yassin. Ini pernah berlaku. Ya. Walaupun perlembagaan mengatakan Agong menerima nasihat Perdana Menteri, tapi Perdana Menteri tidak boleh menentukan. Agong wajib ikut nasihat dia. Ya. Dan setakat ini belum ada lagi lah, ya, perintah Agong yang diingkari, ya, oleh Perdana Menteri. Jadi dalam isu pengampunan ini, kuasa mutlaknya adalah Kebawah Duli Tuanku. Dan bagi saya, kalaulah proses pengampunan itu gagal dilakukan, saya rasa kerajaan Persekutuan ini masih lagi mampu bertahan. Sebab kepimpinan UMNO Barisan Nasional yang ada hari ini, mereka dah tahu dan mereka sedar bahawa kerajaan yang dibentuk hari ini bukan tugas utamanya untuk menentukan, ya, kawan-kawan kita dibebaskan. Ya, bukan kita jadi kerajaan untuk menentukan rakan-rakan kita dalam penjara dibebaskan dengan begitu mudah, ya, tanpa melalui peraturan-peraturan dan kaedah-kaedah yang tertentu. Jadi mereka faham, apatah lagi bagi mereka yang mengenali, ya, perwatakan dan juga prinsip yang ada pada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Cuma dia orang nak timbulkan prasangka, kesangsian. Ya, mereka katakan bahawa tak lama tengoklah Najib akan bebas sebab Anwar berada dalam lembaga pengampunan, dia akan tentukan Najib diberikan pengampunan. Ada yang kata macam tu. Dan ada yang mengatakan pula, kata Anwar terpaksa bagi Najib bebas kerana Anwar bergantung dengan sokongan daripada UMNO Malaysia Nasional. Kalau tak bagi pengampunan, kerajaan Malaysia Madani ini, ya, kerajaan Papua ini akan tumbang. Ya. Jadi mereka bolehlah buat andaian.
Ya, mereka boleh buat andaian, dan bagi saya, dan saya yakin bahawa Anwar dia tidak akan jual prinsip dan maruahnya hanya kerana nak pertahankan kerajaan yang ada. Ya, bagi dia Malaysia Madani itu adalah kerajaan yang mesti bersikap adil. Kalau seorang banduan atau mana-mana orang yang ada penjara, kalau dia ada hak untuk mengemukakan pengampunan raja, benarkan mereka kemukakan. Ya, biarlah mereka kemukakan. Ya. Yang menentukan adalah raja-raja lah. Sebab tu dipanggil pengampunan raja. Ya, raja yang menentukan. Walaupun nasihat itu datangnya daripada menteri ke, menteri besar ke kan. Tapi belum ada lagi lah sejarah. Seperti mana dia sebut tadi, keputusan raja itu disanggah oleh menteri besar. Ya, sebab kita masih lagi berpegang kepada adab, di mana kita tidak boleh mengatasi apa yang ditetapkan oleh Kebawah Duli Tuanku. Jadi yakinlah bahawa isu Datuk Seri Najib ini sebenarnya tidak memberi kesan ya, kepada kerajaan perpaduan. Ya. Kerana kita lihat sekarang ni pun Pimpinan Agung UMNO telah menyaksikan bahawa lebih kurang 90% ya, perwakilan UMNO di dalam Pimpinan Agung UMNO telah menyokong kerajaan perpaduan. Sebab itu geng-geng proksi yang diaturkan oleh Perikatan Nasional untuk bertanding dalam pemilihan UMNO, mereka kecundang. Ya, mereka kecundang. Sebab ahli-ahli UMNO sendiri telah pun bersedia untuk berada dalam alah baru, ya, di bawah pimpinan kerajaan yang baru. Ya. Jadi sebagai adab, ya, sebagai adab dan juga orang kata mengenang jasa dan sebagainya, mereka kemukakan jugalah ya, rayuan untuk Datuk Seri Najib. Dan Datuk Seri Zahid Hamidi pun pernah sebut, ya, dia pun sebut baru-baru ini. Dia kata apa yang UMNO lakukan untuk bukannya mendesak atau memaksa, ya, jauh sekali memaksa, dan juga bukan mendesak untuk Agong memberi pengampunan, tetapi untuk menyatakan atau merayu kepada Agong untuk beri pertimbangan, ya, supaya bekas presiden mereka ini diberikan pengampunan. Ya, itu usaha mereka, ya, cara mereka yang terakhir setelah banyak cara yang telah mereka lakukan, dan mereka gunakan peluang yang terakhir ini untuk memohon, ya, pertimbangan Kebawah Duli Tuanku. Jadi